Assalamualaikum. Nama diberi Nurhanis Rushdina binti Suparman, nombor matrik 279949. Okey, pengenalan bagi perjuangan bahasa Melayu ialah bahasa merupakan alat yang digunakan dalam proses bertutur atau juga berkomunikasi. Bahasa Melayu juga bahasa kebangsaan yang boleh dianggap sebagai bahasa jiwa bangsa. Bahasa juga merupakan satu identiti, integrasi, mengembangkan semangat kekitaan dan memberikan maruah kepada negara bangsa yang berdaulat. Seterusnya ialah asal-usul bahasa Melayu. Menurut pandangan penyelidik Eropah, orang Melayu berasal daripada rumpun Austronesia iaitu segolongan manusia dari wilayah Yunani, China dan kemudiannya mengembara dalam banyak gelombang dan akhirnya menetap di wilayah Asia Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu Proto, berlaku sekitar 2,500 tahun yang lalu. Gelombang kedua dikenali sebagai Melayu Diotro, tiba sekitar 1,500 SM. Bahasa Melayu ialah ahli rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Austronesia ini adalah ahli rumpun bahasa Austria. Terdapat juga rumpun bahasa Austroasia dan rumpun bahasa Tibet, China, selain daripada rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Melayu mempunyai 3 peringkat utama dalam evolusi bahasa Melayu. Yang pertama ialah bahasa kuno, yang kedua ialah bahasa klasik, yang ketiga ialah bahasa moden. Seterusnya ialah peranan bahasa Melayu. Yang pertama, asas pembangunan negara dan budaya masyarakat, simbol identiti, bahasa penyatuan, bahasa pengantar. Yang kelima ialah menjadi bahasa yang cemerlang dalam pembinaan bangsa Malaysia. Yang keenam, bahasa Melayu ini juga menunjukkan cara yang boleh digunakan dalam beberapa perisian. Yang ketujuh, mekanisme politik untuk menilai kualiti penggunaan bahasanya. Yang ke-8, menggambarkan sebuah negara yang sangat berkuasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurzawi Najah binti Ahmad Daud, nombor matrik 279449. Seterusnya kita pergi kepada bahasa Melayu sebagai jati diri orang Melayu. Menurut Kamus Dewan 2013, jati diri membawa maksud kepada ciri-ciri atau sifat luar biasa iaitu dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya yang menjadi lambang seseorang individu, sesuatu bangsa dan sebagainya. Tamsilnya, pengamalan adat resam Melayu, berketurunan Melayu sejak lahir dan boleh bertutur dengan fasih dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda merupakan jati diri orang Melayu yang dimaksudkan. Merujuk kepada Perlembagaan Malaysia juga, orang yang berpegang kepada Islam menggunakan bahasa Melayu serta juga menggunakan adat resam orang Melayu dalam kehidupan mereka didefinisikan sebagai orang Melayu menurut kata Abdullah 2009. Seterusnya, ungkapan bahasa jiwa bangsa merupakan ungkapan yang sudah menjadi kebiasaan di Malaysia kerana pejuang bahasa menggambarkan bahawa identiti orang Melayu merupakan bahasa mereka. Berlakunya kepupusan sesuatu bangsa itu bermula dengan pemalsuhan bahasa seperti yang kita boleh lihat berdasarkan keturunan Jawa, generasi baru atau dikenali generasi muda yang semakin menghilangkan nilai perkauman mereka yang secara turun-temurun seperti bahasa Jawa yang kian pupus. Seterusnya kita pergi kepada bahasa Melayu dalam kemelut pejuang bangsa. Impak setelah berlakunya Perang Dunia Kedua menyebabkan orang Melayu berazam untuk memerdekakan diri mereka daripada penjajahan kuasa luar dan cuba merancang untuk mencorak hala tuju negara dan bangsa untuk kepentingan diri mereka sendiri. Para pemimpin bertukus lumus untuk mencari inisiatif baharu dengan mengadakan perhimpunan dan percubaan dan pelbagai wacana dibentangkan. Perancangan ahli politik dalam ke arah kemerdekaan ialah memelihara hak orang Melayu seperti mempertahankan bahasa Melayu, namun pihak Inggeris telah pun mengakui ianya sebahagian daripada orang Melayu. Jika kita lihat berdasarkan diskriminasi yang dilakukan oleh dasar kerajaan Inggeris, ianya memberi kesan kepada negara kita sehingga kini. Secara keseluruhannya,
bahasa penjajah menjadi kepentingan dalam kehidupan rakyat yang dijajah. Oleh itu, bahasa Inggeris sudah menjadi kepentingan untuk rakyat Malaysia pelajari, lebih-lebih lagi semasa negara dijajah oleh pihak British yang memakan masa yang agak lama. Pada tahun 1930-an, perjuangan untuk mendaulatkan bahasa Melayu di antara individu dilakukan oleh Zakbar, iaitu seorang sastrawan bahasa Melayu yang terkenal di Malaysia. Perjuangan ini bukan sahaja secara individu, malah dilakukan oleh persatuan yang dipimpin. Hal ini telah menjadi isu penting pada masa itu dan mendapat perhatian daripada majalah dan juga akhbar tempatan, seperti contoh Utusan Melayu, Warta Malaya dan Akhbar Majlis. Oleh yang demikian, perjuangan yang dilakukan mendapat sokongan orang Melayu dan pemikiran Zakbar untuk mendaulatkan bahasa Melayu semakin tersebar. Pertubuhan lain iaitu Angkatan Sastrawan 50 atau disingkatkan sebagai Asas 50 juga turut berperanan dalam memperjuangkan bahasa. Di antara ahli pertubuhan ini ialah golongan muda yang mempunyai pemikiran meluas dan moden serta ahli-ahli penulis Melayu. Mereka hanya menumpukan untuk memantapkan kedudukan dan juga maruah bahasa Melayu. Oleh itu, kemunculan kebangkitan semangat kebangsaan yang berlaku di negara kita boleh dilihat sebagai salah satu proses untuk mendaulatkan bahasa Melayu. Hal ini kerana semasa pengisytiharan Malayan Union berlaku, teras perjuangan orang Melayu merupakan memartabatkan bahasa Melayu. Perlembagaan Persekutuan 1957 yang merupakan undang-undang yang diguna pakai di Malaysia telah menetapkan bahasa kebangsaan di negara ini ialah bahasa Melayu, bahasa pengantar bagi bidang pendidikan dan juga bahasa rasmi negara. Apa yang dapat disimpulkan di sini ialah asas bagi pembinaan sebuah negara bangsa baharu ialah berdasarkan kebangkitan kedaulatan bahasa pada ketika itu melalui kepercayaan orang Melayu, kewujudan sebuah negara dan bangsanya itu merujuk kepada bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Seterusnya, kita beralih kepada kegemilangan bahasa Melayu dijadikan sebagai lingua franca. Frasa lingua franca merujuk kepada bahasa komunikasi atau wacana antara dua pihak yang tidak bercakap bahasa yang sama. Menurut Asmah Omar, lingua franca membawa maksud sebagai bahasa yang kebanyakan penutur mengetahuinya walaupun hanya pada peringkat asas. Sejak zaman dahulu, negara-negara di Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Menurut bukti sejarah, penemuan batu-batu bersurat di bawah pemerintahan Sriwijaya jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu menjadi terkenal sebagai bahasa ekspresi sastera yang mengagumkan, menjadi bahasa pemerintahan, ungkapan ilmiah, budaya dan perdagangan. Data ini jelas membuktikan bahawa dari era Sriwijaya, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca. Bahasa Melayu sering dipelajari oleh orang asing termasuklah Arab, Cina, India, Itali, Perancis, Inggeris, Portugis, Sepanyol dan Belanda. Mereka belajar bahasa Melayu untuk kepentingan perniagaan, interaksi antara negara, kerajaan dan kemajuan doktrin agama, khususnya Islam dan Kristian. Tambahan pula, surat-surat yang ditulis dalam bahasa Melayu dan ditujukan kepada raja, pembesar dan saudagar dengan jelas mendedahkan bahawa bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca pada zaman Melayu Klasik. Raja-raja Melayu menghantar surat dalam bahasa Melayu Klasik kepada tokoh-tokoh British yang terkemuka untuk diplomasi, perdagangan, persahabatan, kepercayaan, tipu daya dan juga syak wasangka. Bahasa Melayu sebagai lingua franca kekal sehingga awal abad ke-20 apabila ia mula runtuh mengenai penggunaan bahasa kolonial barat sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar. Bahasa Melayu tidak lagi digunakan sebagai lingua franca seperti dahulu, tetapi ia masih digunakan di sesetengah negara seperti Malaysia. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Brunei juga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaannya. Seterusnya, penggunaan bahasa Melayu pada masa kini. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan mengikut perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa Melayu melambangkan semua keluarga Malaysia Melayu dan bukan Melayu. Bahasa kebangsaan
adalah untuk menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan etnik. Kita mesti memanfaatkan dan menghormati bahasa Melayu, tetapi kita tidak boleh memaksa etnik lain untuk melupakan bahasa mereka sendiri. Menyedari hakikat ini, keputusan yang tepat ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara, sekaligus mewujudkan aura dalam memupuk semangat kebangsaan dalam kalangan pelbagai kaum. Malahan, ramai yang kelihatan lebih selesa bercakap menggunakan bahasa yang kurang sopan, bercelaru dan tidak berpegang kepada bahasa Melayu yang sepatutnya digunakan di tempat awam dan di media sosial. Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan salah satu wadah kerajaan untuk mengembangkan dan memperkaya bahasa Melayu dalam pelbagai disiplin ilmu, termasuklah sains dan teknologi. Tambahan pula, tujuannya adalah untuk memupuk bakat sastera, khususnya dalam bahasa kebangsaan dalam kalangan rakyat negara ini. Bahasa Melayu digunakan untuk mengiktiraf identiti kebangsaan Malaysia dan membantu negara berkembang dengan acuan tersendiri. Rakyat Malaysia mestilah menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian dan di internet agar orang lain dapat mempelajarinya. Sebagai contoh yang terbaik, ditunjukkan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air pada tahun 2021. Ucapan dalam bahasa Melayu diucapkan oleh Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam persidangan rangka kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim di Scotland. Saya akan menerangkan tentang isu dan cabaran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di anjang kemerdekaan Melayu. Bahasa jiwa bangsa merupakan ungkapan yang menterjemahkan maksud bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa mempunyai peranan yang besar untuk menjadikannya sebagai salah satu identiti rakyat dan negara yang berdaulat. Justeru, bahasa digunakan bukan sahaja sebagai alat komunikasi, malah ia juga telah mencerminkan jati diri, integrasi, memupuk semangat kekitaan serta maruah bangsa yang merdeka. Isu dan cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dilihat sebagai satu proses evolusi yang panjang. Proses ini memerlukan satu masa yang pasti akan ada pengorbanan serta perjuangan terutama kepada pemimpin dalam parti perikatan. Persoalan ini telah menjadi keutamaan agenda UMNO sebagai sebuah pertubuhan yang telah mewakili orang Melayu dalam menangani isu dan cabaran tersebut. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi tonggak perjuangan Tengku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak sebagai pemimpin utama UMNO. Isu dan cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam hal ini adalah pada tahun 1951 hingga tahun 1957. Pada tahun ini, ia sesuai untuk diteliti kerana tempoh ini amat penting di tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan pada ketika itu. Dalam tempoh tersebut, beberapa peristiwa penting berkaitan status bahasa Melayu dapat dikenal pasti seperti Laporan Barnes, Pilihan Raya Umum, Persekutuan 1955 dan Penyata Razak. Seterusnya, saya akan menerangkan secara umum tentang isu dan cabaran bahasa Melayu yang terkandung dalam kenyataan Razak. Tun Razak merupakan Menteri Pendidikan yang sangat bertanggungjawab dalam menghasilkan dasar pendidikan kebangsaan yang dapat mengatasi halangan kaum demi perpaduan, sekaligus ia dapat meyakinkan British dalam usaha mencapai kemerdekaan. Tun Razak merupakan salah seorang Menteri Kabinet yang berpengalaman dalam menggubal dasar pendidikan sebelum ini. Tengku Abdul Rahman mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan perikatan akan mengkaji semula keseluruhan persoalan berkaitan pendidikan kerana terdapat banyak kritikan yang dibuat terhadap dasar pendidikan pada masa lalu. Tun Razak selaku Menteri Pelajaran ketika itu telah menyokong kenyataan Tengku Abdul Rahman tentang keperluan kajian semula Ordinan Pelajaran 1952. Peranan individu dan pertubuhan-pertubuhan dalam perkembangan bahasa kebangsaan. Perjuangan martabat Melayu dalam bahasa sedemikian rupa sehingga bahasa kebangsaan harus digunakan sebagai bahasa rasmi untuk kerajaan dan bahasa Melayu adalah kelulusan ujian PMR dan ujian SPM. Selain itu, bahasa Melayu adalah bahasa pengantar utama Malaysia untuk institusi pendidikan tinggi. Bahasa dasar di Malaysia disebutkan dalam institution fellowship
dan Akta Bahasa Nasional 1967 dan bahasa inilah yang hendak digunakan dalam pendidikan di Malaysia dalam Akta Pendidikan 1996. Seterusnya, organisasi atau ketubuhan yang berperanan penting dalam perjuangan melindungi dan menjunjung tinggi bahasa kebangsaan. Contohnya, Malaysian National Writers Association (PENA) telah mendorong sekolah menengah pertama bergaya Inggeris untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di dalam kelas. Selain itu, pada tahun 1971, pernah juga mendorong calon SPU untuk mengikuti ujian lisan bahasa kebangsaan. Selanjutnya, pernah menghimbau kepada maktab universiti untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dan mahasiswa harus mampu belajar, menguasai dan akhirnya mengajar dengan bahasa Melayu. Di peringkat universiti, pernah juga menghimbau Universiti Malaya dan Universiti Sains Malaysia untuk menggunakan bahasa Melayu pernah penting dalam memperjuangkan hakikat dan martabat bahasa nasional di Malaysia sehingga dapat terus berkembang dalam proses pembangunan negara bangsa Malaysia. Secara kesimpulannya yang dapat dibuat adalah penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 telah dianggap sebagai salah satu kejayaan yang membanggakan dalam memperjuangkan serta memartabatkan bahasa Melayu di negara ini sehingga ke hari ini. Selaras dengan apa yang telah berlaku, kerajaan telah mengambil pelbagai usaha untuk memperkembangkan lagi penggunaan bahasa kebangsaan di negara kita. Walaupun terdapat banyak isu dan cabaran serta reaksi daripada pihak-pihak yang tidak berpuas hati, khususnya kepada orang bukan Melayu terhadap bahasa kebangsaan. Namun dengan pelbagai langkah yang diambil pihak kerajaan berjaya mengatasi dengan jayanya. Hasil yang dapat dilihat hari ini adalah bahasa kebangsaan bukan sahaja semakin kukuh kedudukannya, tetapi bahasa kebangsaan juga telah mula mendapat pengiktirafan dalam pelbagai bidang di Malaysia pada hari ini.